Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Hari ini kita akan belajar untuk menggunakan Adobe Dreamweaver untuk kita buat simple website punya structure. Okay, tapi sebelum tu, kita tengok dulu apakah dia structure dalam sesebuah website. Okey, yang pertama sekali, setiap website ada 3 bahagian utama, iaitu bahagian header, bahagian body dan diikuti dengan bahagian footer. Header akan sentiasa berada di atas, body akan sentiasa berada di antara header dan footer adalah bahagian yang paling bawah sekali. Footer ni kita boleh anggap dia sebagai penutup sesuatu website. Dari layout yang simple ni, kita boleh pecahkan ataupun kembangkan lagi kita punya susunan layout, contohnya kepada bentuk macam ni. Okay, kita masih lagi ada header, body dan footer. Tapi kalau kita tengok dekat sini, dia punya header dia dah dikembangkan. Kita ada header dan juga kita ada satu bahagian yang kita panggil sebagai navigation. Kita ada home, about, service, contact. Ini semua adalah navigation. Okay. Ataupun kita boleh kembangkan lagi layout website ni kepada yang lebih advance. Contohnya macam ni. Di mana kawasan header itu ada logo, ada navigation, ada login, ada button search. Dan bahagian body juga dah dikembangkan ataupun dipecahkan dia punya susunan layout kepada beberapa bahagian yang lebih kompleks. Kita ada main picture, kita ada about us, kita ada news, customer service and everything. Semua ada di sini. Dan footer tetap di bahagian bawah. Jadi ringkasnya dekat sini, sebelum kita pergi kepada Adobe Dreamweaver, setiap website, tak kira lah macam mana kompleks ataupun macam mana unik design dia, dia tetap akan mempunyai 3 bahagian utama yang itu tadilah, iaitu header, body dan juga footer. Okey, sebelum kita ke Adobe Dreamweaver, ada satu lagi step yang kita perlu buat sebelum kita start design kita punya website, iaitu kita kena sediakan lokasi dekat mana website kita itu akan disimpan. Okay, so sebagai contoh, saya akan set pada saya punya desktop. Saya buat satu folder baru, new folder. Saya namakan folder ni dengan first lesson. Kamu boleh namakanlah dengan nama-nama yang kamu suka, bergantung pada website itu. Okay, itu step pertama. Step kedua, masuk dalam folder yang kita baru buat tadi, kita buat 2 lagi folder. Yang pertama, buat folder nama dia images. Dan yang kedua, kita buat satu lagi folder untuk CSS. Okay, so kita dah ada satu folder untuk kita punya projek website. Dan dalam folder tu ada 2 lagi folder, iaitu folder CSS dan juga folder images. Okey, bila kamu buka Dreamweaver, inilah yang kamu akan nampak. Mungkin paparan kamu ada berbeza sikit dengan saya sebab saya dekat sini dah ada 2 projek lah yang saya buat sebelum ni. Okey. Jadi, untuk kita start buat kita punya website, pergi pada site dekat atas ni, klik pada new site. Okey, kita bagi nama site name sebagai contoh first lesson. Kemudian dia akan tanya local site folder. Okey, dekat sini kita pointkan kepada folder yang kita dah buat tadi. Kita pointkan kepada folder yang besar tu, folder first lesson. Okay. Kita pointkan pada folder tadi dan klik select folder. Okay. Kemudian pergi pada advanced setting, default image folder, kita pilih folder images yang kita dah sediakan tadi and klik select folder dan klik save. Okay, jadi dekat sini, dekat files ni, kita dah nampak ada kita punya folder besar tadi dan di bawah folder besar tu ada folder CSS dan ada folder images. Okay, jadi dengan tu kita dah set up kita punya tapak untuk buat
website. Okay, untuk membuat file yang baru, untuk kita buat first page, pergi pada file, new, ada 3 option dekat sini. Buat masa sekarang, kita akan fokus pada new document dulu. New document, HTML, pergi pada none dan HTML5. Kemudian klik pada create. Okey, dan kamu akan nampaklah kamu punya blank canvas dekat sini. Okey, pada Dreamweaver ni kita ada 3 view yang utama lah, iaitu kita boleh view dalam bentuk 100% code, kita boleh view dalam mode split, kita design dekat atas dan secara live code itu akan berubah dekat bawah ni. Dan akhir sekali kita boleh tengok dalam mode design atau live. Buat masa sekarang kita tengok pada mode design saja dahulu. Inilah yang kita akan banyak gunakan. Sekarang ni apa yang kita ada hanyalah blank punya design, iaitu page yang kosong. Okey, untuk menambah layout ataupun menambah elemen design dalam kita punya website ni, kita akan banyak gunakan panel insert. This one. Okay, kita boleh nampak pada panel insert ni ada beberapa option, ada HTML, ada form, template, bootstrap and so on lah. Kita buat masa sekarang, kita akan guna HTML sahaja. Untuk HTML ni ada division, image, paragraph sampailah bawah. Okay, kita fokus pada bahagian ni untuk memudahkan untuk cepat kita buat. Okay, first kali untuk saya tambah apa saja dari sini pergi kepada kita punya blank canvas, kita cuma perlu klik saja. Okay, sebagai contoh kan, kita nak start website kita, mestilah kita follow 3 structure tadi, iaitu header, body dan juga footer. So, saya start dengan header. Just klik sahaja. Okay, bila kamu klik header, dia akan keluar insert header punya window. Nak insert dekat mana? Okey, untuk design yang pertama kita masukkan dalam kita punya web page, kita biar insert at insertion point. Kemudian, kelas kita biarkan ID, kita bagi nama untuk bahagian header tu. Okey, sebagai contoh saya bagi nama dekat sini, nama yang senang diingat dan yang berkenaan dengan apa yang kita nak masukkan. So, saya bagi header. Okey, dan klik OK. So, kamu akan nampak saya dah ada satu container, kita panggil ni container, di mana dalam container ni, di sinilah segala-gala design untuk header kita letakkan. Okay, buat masa sekarang dia cuma ada teks inilah, content for ID header goes here, which means apa saja content yang kita nak letak, kita boleh letak dekat dalam ni. Alright, so katalah ruang untuk header ni, saya nak customkan, saya nak buat dia punya ruang tu, layout tu warna kelabu dan dia punya size lagi besar daripada ni. Sekarang ni kalau saya klik, saya tak boleh buat apa. Saya tak boleh tarik untuk besarkan, saya tak boleh ubah dia punya warna. Okey, cara untuk kita customkan ataupun design lah dia punya bahagian ni, kita kena assign dia punya CSS. Singkatan untuk Cascading Style Sheet. Saya akan buat dia punya CSS. Okay, cara untuk kita design dia punya CSS, kita pergi kepada panel CSS Designer sebelah ni. Okay, kemudian memandangkan kita tak ada style lagi untuk website ni, kita buat satu CSS yang baru. Okay, klik dekat sini, add CSS source, tambah, ada 3 option, create a new CSS, attach existing and define in page. Memandangkan kita tak ada lagi CSS, kita pilihlah create a new CSS file. Okay. Dan akan keluar window ni, okay. Dia akan tanya dekat mana untuk kita save CSS itu. So, kita browse, okay. Pergi pada folder CSS yang kita dah buat di awal-awal tadi, masuk folder CSS tu dan kita save file CSS itu dengan nama style. Kemudian klik save.
Okay, keluar ni just klik OK. OK. So, kita dah ada sekarang satu style yang kita akan gunakan untuk keseluruhan design website ini. Dengan satu CSS, kita boleh kontrol semua layout, design, warna, teks, whatever. Apa yang kita nak dari segi visual, kita akan apply. Kita akan gunakan CSS yang ada ni. Okay. Jadi sekarang balik pada saya punya isu tadi, saya nak besarkan dia punya kotak ni dan letak warna kelabu. Okay. Untuk buat itu, kita klik pada container header ni dan masih di panel CSS Designer, pergi kepada selector, klik tambah, automatically dia akan keluar hashtag header. Dia akan ikut apa nama yang kita bagi pada container ni. Okay, just tekan enter. Kemudian dekat properties ni ada beberapa option lah. Kalau tak nampak option ni, make sure kamu uncheck this one. Show set ni kita matikan. Okay, baru kita nampak benda-benda yang ada ni. Okay, first kali ada layout, kemudian ada text, ada border, ada background and others. Okay. First kali saya nak besarkan dia punya kotak. Okay, kita ada dekat sini layout, width, height and banyak lagi lah. Ini kita akan tengok lebih detail untuk lesson yang akan datang. Untuk hari ni lesson kita simple. Saya nak besarkan dia punya petak ni ke bawah. So, saya akan pergi pada height. Klik dekat sini. And pilih. Kita ada PX, PT, PC. Okay, ni PX untuk pixel, PT untuk point, PC untuk pika, IN untuk inches. But normally, untuk starting ni kita just guna pada pixel dahulu. Okay, pergi pada pixel. And saya type, katalah, saya nak ketinggian dia 200 pixel. 200 pixel dan tekan enter. Okay, now saya punya box ataupun container untuk header ni dah besar. Okay, tapi saya tak dapat lagi dia punya warna. Okay, nak ubah warna tu dekat property under CSS Designer ni, pilih ini and saya boleh pilih warna apa yang saya nak. Tekan enter. Okay. Dan kamu dah ada dapat satu container untuk header yang warna kelabu, ketinggian dia 200 pixel. Okey. So, sekarang ni masa yang elok lah untuk save. Untuk save website ni pun ada dia punya rules yang kita kena follow. Katalah ini kamu punya homepage. Okay. Untuk save homepage, kita tak boleh gunakan sebarang nama. Ada nama khas untuk dia. Okay, cara untuk save dia, pergi pada file, save as, make sure kita masuk folder first lesson tadi, and kita bagi nama dia sebagai index, INDEX. Tak boleh nama lain sebab inilah yang web browser akan detect sebagai home page. Untuk page kedua, page ketiga, page keempat, tak kisah nama apa pun. Tapi kalau untuk home page, wajib gunakan nama index. Okay. So, bila dah bagi nama index, pergi pada save. And kamu akan nampak lah, dia akan berubah kepada index dekat sini. Okay, kita dah berjaya tambah satu header pada kita punya design. Kemudian, katalah saya nak tambah satu lagi blok container dekat bawah ni untuk saya punya navigation. Okay, cara dia sama macam tadi. Kita pergi pada insert. Kali ini saya ambil navigation. Klik pada navigation. Okey, dekat sini ada beza sikit. Kalau yang header tadi, kita masuk pada add insertion point. Tapi kali ini, kita pilih after tag. Kita letak dia selepas. Selepas apa? Selepas header ni lah. So, after tag, header ID, header, after tag, header, and jangan lupa kita bagi ID. Okay, setiap container ataupun setiap bahagian tu kita kena bagi ID.
ID ni saya bagi nama navigation. Sesuai dah dengan container yang saya nak buat. Then klik OK. Alright. So, saya dah ada container kedua, container navigation di bawah container header. Okay, katalah container navigation ni saya nak buat dia besar sikit dan warna biru contohnya. Okay, apa yang saya perlu buat? Klik pada container tersebut, pergi pada CSS Designer, okay, terus pergi pada selector sebab kita menggunakan style yang sama, terus pergi pada selector and klik add selector. Automatically dia akan keluar hashtag navigation, nama yang sama dengan apa yang kita bagi pada ID navigation tadi. Okay, tekan enter. Kemudian macam biasa kita buat step yang telah kita buat sebelum ni. Pergi pada layout, di properties ni pergi pada layout. Height saya ambil pixel, saya buat dalam 50 pixel sahaja. Kemudian saya ubah dia punya warna background kepada warna biru. Tekan enter. Okay. So dah berjaya. Kita dah berjaya buat bahagian ataupun container untuk header diikuti dengan container untuk navigation. Okay. Kemudian kita tambah lagi step yang sama. Kita pergi pada insert. Saya nak tambah ruang untuk body. Dekat body tu saya nak buat dua bahagian, section 1, section 2. So cara dia sama juga. Klik pada section. Okay. Insert dekat mana? Kita nak insert selepas navigation ni. So kita pergi pada after ID navigation. Kemudian bagilah ID. Since ini bahagian body untuk website ni, saya bagi nama dia body 1. Sebab saya nak buat beberapa body dekat situ. Saya bagi nama dia body 1 and klik OK. Okay, so kita nampak container untuk body 1 dah duduk bawah navigation. Lepas tu kita nak stylekan. Katalah saya nak buat dia warna kuning. Kali ni dia punya size dia lagi besar. Mungkin 500 pixel. Cara dia pun sama macam tadi. Kita klik pada container itu. Pergi pada CSS Designer. Terus pergi pada selector. Add selector. Automatically dia akan keluar. Dan tekan enter. Then pergi pada properties. Set dia punya height pada pixel 500 pixel. Tu dah ada. Then saya warnakan kepada warna, let's say warna pink. Okay, tekan enter. Tu dah ada. Okay, satu lagi contoh. Sebelum saya sudahi dengan footer. Okay, saya nak tambah lagi satu kawasan untuk content, kawasan untuk body. Pergi pada insert, tambah section ataupun apa-apa saja, main boleh, aside boleh, you can try. Tapi saya ambil section lah ya. Klik pada section. Insert dekat mana? Kita nak insert selepas body 1. Pilih pada after tag body 1 and bagi nama ID body 2. Nama tak boleh sama. Nama ID ni tak boleh sama dengan apa yang pernah ada sebelum tu. Okay, kemudian klik pada OK. Okay, untuk bahagian body 2 ni, saya nak buat dia pun besar juga, maybe 300 pixel, warna hijau. Okay, cara dia macam mana? Pergi lagi pada CSS Designer, pergi pada selector, tekan enter, kemudian pergi pada properties, layout, pergi pada height, set pada pixel, maybe 300 pixel, then warna hijau.
tekan enter. Okay, senang kan? Alright. Dan akhir sekali, saya nak tutup website saya ni dengan footer. Saya dah ada header, saya dah ada navigation, saya dah ada 2 ruang body dan saya nak tambah penutup iaitu footer. Pergi pada insert, ambil footer, okay. Insert after tag, after apa? After body 2. Kemudian bagi nama ID footer. Klik pada OK. Dan kita nak warnakan dia ataupun nak ubah dia punya size. Klik pada container footer tu. Sama juga pergi pada CSS Designer dan terus pergi pada selector. Tekan enter. Pergi pada properties, layout. Saya nak ubah dia punya ketinggian sebanyak maybe yang ini just 100 pixel saja. Dan warna dia warna apa? Warna coklat lah contohnya. Okay, dan tekan enter. So, secara simpelnya saya dah ada container untuk header, container untuk navigation, container untuk body, container untuk body 2 dan container untuk footer. Okay. Untuk preview kita punya website ni, kita kena save dulu. Dalam Dreamweaver, kalau kita nampak dekat file kita ni ada star di hujungnya macam ni kan, dan macam tu maknanya dia belum save lagi. So kita save dulu. Pergi pada file, kali ni kita save all atau save all related file. Yang ini paling bagus lah. Save all related file dan kita akan nampak semua sekali dah di save. Okey, sekarang kita nak preview kita punya website dalam browser. Pergi dekat bawah ni. Preview in depends lah dengan apa browser yang ada pada PC korang. Okay, mungkin korang guna Brave, mungkin guna Opera. Okay, tapi saya just pilih Google Chrome. Okay, kalau keluar macam ni, jangan risau. Kita boleh pangkah dekat sini. Kita boleh terus masuk folder yang tadi tu. Masuk folder tu. Kemudian index ni, kita klik kanan. Open with Google Chrome. Okay, terus kita nampak. So, inilah kita punya structure paling basic website yang kita nak buat. Kita ada container untuk header, kita ada container untuk navigation, kita ada container untuk body 2 dan kita ada container untuk footer. Okey. Jadi salah satu kelebihan dengan menggunakan teknik ni, kalau saya pergi pada insert, pada files, sekejap pada DOM. Tak nampak pula. Tak apa, kita pergi pada window dan select DOM, DOM ni. Okay, kita akan nampak. Ini struktur ringkas website kita. Kita ada header, diikuti dengan navigation, section body 1, section body 2 dan footer. Okay, kelebihan menggunakan teknik ni, kita boleh rearrange. Katalah navigation ni, saya nak buat navigation dekat atas. Dia masih dalam header, tapi di atas header. Okay, so, saya just klik dekat sini and saya boleh tarik. So, sekarang navigation dah dekat atas. Right? So, since saya dah buat perubahan, saya kena save all. And buka balik kita punya Google Chrome tadi, kita refresh. So, boleh refresh, nampaklah navigation ni dah naik atas, header dekat bawah. Yang lain masih kekal dekat tempat dia. Okay, ingat navigation header akan sentiasa berada di atas, body akan berada di tengah-tengah dan ditutup dengan footer. Okay, jadi saya rasa itu lesson pertama untuk lab yang kali ini. InsyaAllah lepas ni kita akan customkan lagi dengan pengisian yang boleh kita buat untuk setiap untuk setiap kontainer ini. Okey, sekian itu saja dari saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.